Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah pada menerangkan persoalan hukum hakam fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan hari ini kita sambung di muka surat yang ke-46 insya-Allah pada bahagian yang membicarakan tentang pembahagian najis. Pembahagian najis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun, ini muka surat 46 itu. Faslun, an-najasatu thalathun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Kita baca dulu satu bahagian, kemudian kita tengok terjemahan dia. Fasal pada membincangkan mengenai jenis-jenis najis. Pasal pada membincangkan mengenai jenis-jenis najis. An-najasatu, najis-najis itu salasun, ada 3 pembahagiannya. Yakni pembahagian ini adalah pembahagian berasaskan kepada tuntutan terhadap cara membasuhnya, cara menyucikannya. Di pembahagian najis ini berdasarkan dari sudut kaifiyat untuk membersihkan, cara untuk membersihkan dan menyucikannya. Mughalladhatun, yang pertamanya mughalladhah, yang najis yang berat. Yang keduanya mukhaffafah, najis yang ringan. Wa mutawassitah, yang ketiganya najis yang pertengahan. Yang ini pembahagian seperti kita sebut tadilah, kita sebut tadi. Fal mughalladhatu, yang pertama najis mughalladhah, yakni yang bermaksud najis yang ditebal, diterjemah tu ditebalkan, ini najis yang beratlah, ghilau, berat. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang dinipiskan, ini ringanlah, najis yang ringan. Yang ketiga najis mutawassitah, yakni yang bermaksud najis yang berada di tengah-tengah. Fal mughalladhatu, maka najis yang berat ini, najis mughalladhah ini, najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Maka najis mughalladhah ini adalah najis yang berupa, yakni najis anjing, najasatul kalbi, najis anjing, wal khinzir, dan khinzir, wa far'i ahadihima, dan salah satu, ini cabang, furu' ni cabang, ada anaklah, keturunan, salah satu daripada keduanya, salah satu daripada keduanya. Kita baca dulu, nanti kita akan teranglah macam biasa, kita baca dulu. Wal mukhaffafatu, yang keduanya najis mukhaffafah pula. Wal mukhaffafatu baulus sabiyyi, ialah air kencing bayi lelaki. Air kencing bayi lelaki. Air kencing bayi lelaki. Baulus sabiyyi
alladhi lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan sesuatu pun yang lain selain susu, selain susu. Lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan sesuatu pun selain susu. Walam yablughil haulaini, dan dalam keadaan bayi itu sendiri tersebut, bayi lelaki tersebut belum sampai usia 2 tahun. 2 tahun yang diletak dalam kurungan itu menurut kalender Islam, ini menurut kiraan tahun qamari, tahun bulan, tahun kiraan bulan, tahun hijri ini. Yang terakhir wal mutawassitatu, dan najis mutawassitah sairun najasati, sairun najasat, dan najis mutawassitah pula adalah segala najis yang selain. Perkataan sair di sini bermaksud baqi. Jadi kita dah letak dah najis anjing dan babi itu, anjing dan babi adalah kategori najis mughalladhah, dan baulus sabi yang belum cukup 2 tahun itu najis mukhaffafah, wa al-mutawassitah sairu. Perkataan sair ada ketika akan membawa maksud al-baqi, ini yang baqi selain daripada itu, dan ada juga pada ketika tertentu membawa makna kullu, semua. Jadi dalam matan ini bermaksud baqi an-najasah, selain daripada najis mughalladhah, najis mughalladhah, dan selain daripada najis mukhaffafah itu, maka taulah dia adalah kategori najis mutawassitah. Baik. Yang pertama, apabila disebutkan najis ni, najis ni adalah kategori al-mustaqdhar, benda-benda yang jelek, benda-benda yang jijik ni, yamna' min sihhatis solah, dan dia itu akan menghalang daripada sah solat. Itu kesan utama daripada najis. Jadi najis dia adalah benda-benda yang jijik, benda-benda kotor, dan dia ada kesan yamna', dia akan menghalang daripada sah solat. Dia akan menghalang daripada sah solat, itu disebut sebagai najis. Dan ada lagi satu juga benda lain, dia juga termasuk dalam perkara jijik, tetapi dia tidaklah sampai peringkat menghalang sah solat, seperti air liur yang telah keluar daripada mulut kita, hingus, begitu juga kata tahi hidung dan tahi telinga dan semua itu adalah perkara yang dia perkara jijik, tetapi tidak sampai peringkat menghalang daripada sah solat. Jadi najis ini adalah perkara yang jijik dan juga ianya menghalang daripada sah solat berdasarkan kita kata berdasarkan apa yang digariskan oleh syarak lah, oleh hukum hakam kita ni. Baik. Apabila disebut najis ini, ianya merujuk kepada ain najis itulah, dia merujuk pada ain najis itu. Dan juga digunakan juga pada tempat yang dikenai oleh, ataupun tempat yang kena akan najis itu. Di hukum itu melekat pada tempat itulah. Hukum najis itu akan berkait dengan tempat yang terkena dengan najis tersebut. Sama ada pada badan, sama ada pada tempat yang kita guna untuk solat, dan sama ada pada pakaian yang kita pakai. Jadi pembahagian najis yang disebut oleh Tuan Pengarang ini, sebagaimana kita sebut tadi, adalah dari sudut hukum dan cara membasuhnya. Yang disebut mughalladhah ni maksudnya yang musyaddad fi hukmiha, yang ditegaskan ataupun diberatkan pada hukum dia. Itu maksud mughalladhah tadi, berat pada hukum, pada cara basuh. Begitu juga mukhaffafah yang ringan, maksudnya ringan pada apa? Ringan pada hukum dan cara basuhnya. Begitu juga mutawassitah, yakni pada pertengahan, pertengahan pada hukum dan cara basuh dia, tengah di antara yang mughalladhah dan juga di antara yang mukhaffafah. Jadi sebab apa tak sebut ikut susunan kan? Sebut berat dulu,
lepas tu baru mutawassit, lepas tu baru mukhaffafah. Ini untuk memudahkan terang, sebab najis mughalladhah tu terhad, senang kita nak sebut. Begitu juga najis mukhaffafah juga terhad, senang kita nak kenal pasti. Maka bila kenal yang mughalladhah, kenal yang mukhaffafah, automatik yang lain-lain itu taulah dia itulah sebagai najis mutawassitah. Jadinya Tuan Syekh terangkan hukum mughalladhah dengan mukhaffafah dulu, kemudian barulah disusuli dengan yang mutawassitah. Baik, yang mughalladhah ini adalah Syekh kata tadi najasatul kalbi wal khinziri, najis yang berkait dengan anjing dan babi, anjing dan khinzir. Maka bila sebut anjing dan babi ini ataupun khinzir ini, daripada keseluruhannya lah, daripada hujung rambutnya ke hujung kakinya, termasuklah air liurnya, termasuklah susunya, termasuklah darahnya, bahkan termasuklah najisnya itu sendiri adalah termasuk dalam najis mughalladhah, najis mughalladhah. Dan khinzir ini juga termasuk dalam mughalladhah kerana hal keadaan dia lebih buruk lah dan lebih teruk daripada anjing, di annahu aqbahu halan minal kalbi, sebab dia ni lebih berat lah daripada anjing. Dan juga wa far'i ahadihima, dan juga keturunan ataupun kita kata cabang lah, keturunan daripada salah satu, sama ada keturunan anjing, sama ada keturunan babi sahaja, ataupun kacukan di antara anjing dan babi, ataupun kacukan di antara anjing dan babi itu dengan binatang yang lain yang tak termasuk dalam jenis mereka itu. Sekiranya dikacukkan di antara anjing dengan kambing dan hidup misalnya, maka dia juga akan mengambil hukum mughalladhah. Dia akan mengambil hukum mughalladhah. Jadi dalam bab najis ini dia akan mengikut yang lebih, dia akan mengikut cabang ataupun dia akan mengikut usulnya yang lebih buruk lah. Dalam bab najis, kalau bab keturunan ini dia akan ambil keturunan yang lebih berat. Okey. Jadinya cabang daripada anjing dan khinzir ini, walaupun daripada haiwan yang suci, walaupun daripada haiwan yang tahir, tetap akan mengambil hukum najis, dan mengambil hukum najis mughalladhah. Kerana li'annal far'a, kerana cabang ini, keturunan ini, yatba'u akhassal aslaini, dia akan ikut akhas, yang lebih hina lah, lebih rendah daripada salah satu daripada dua usulnya fin najasati, pada persoalan najis dan pada haram dimakan dan juga haram disembelih ini. Baik. Kemudiannya itu najis mughalladhah. Kita dah sebut tadi, termasuklah semua yang keturunan daripada anjing dan babi. Wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, najis yang ringan ni tadi, najis mukhaffafah, saya kata baulus sabi, baulus sabi, baulus sabi, baulus sabi, ini kencing anak lelaki, bayi lelaki. Disebut sabi maksudnya kebiasaannya merujuk pada budak lah. Walaupun kadang-kadang kita kena tengok jugalah ayat tu kan, dalam kitab ni biasanya merujuk kepada yang belum baligh ni juga digunakan. Tetapi sebab tu ditakyidkan, diikatkan dengan masalah bawah daripada 2 tahun, walam yablugh al-haulain. Yang ni najis air kencing bayi lelaki, baul ini air kencing, najis kencingnya tu. Bukan semua najis, air kencingnya. Baulus sabi, air kencing anak lelaki. Dalam keadaan bayi itu walam lam yat'am ghairal laban, dia tidak makan selain daripada susu. Dia belum makan benda-benda lain lagi selain daripada susu. Walam yablugh al-haulain, dan dia belum capai umur 2 tahun. Yang dikatakan
Yang pertama kita dah sebutlah tadi, dia mestilah kurang, belum cukup 2 tahun. Maksudnya kalaulah daripada dia lahir itu dia tidak makan makanan yang lain-lain, dia hanya minum susu ibunya sahaja, tetapi hari sekian-sekian sudah cukup 2 tahun, maka sudah tamatlah, sudah tamat tempoh keringanan bagi kategori najisnya tu tadi. Ataupun dia belum cukup 2 tahun tapi dia sudah makan makanan-makanan yang lain selain daripada susu ibunya, maka juga dia telah tidak termasuklah dalam najis mukhaffafah. Dia akan termasuk dalam najis yang berikutnya, itulah najis mutawassithah. Jadi yang dikatakan yat'am, lam yat'am ghairal laban, dia tidak makan selain daripada susu, yakni dalam nota kaki juga ada disebut sama ada susu itu susu yang susu manusia, susu mak dia, ataupun susu ibu-ibu susuan yang dia menyusu, ataupun susu binatang yang susu-susu segar yang diperah daripada binatang lah, susu lembu dia minum, susu kambing dia minum, masih lagi tidak menghilangkan ataupun melucutkan kelayakan untuk najis kencingnya itu dikira sebagai mukhaffafah. Sama ada susu tersebut adalah susu manusia atau susu binatang, susu yang suci atau susu yang najis. Apa contoh susu yang najis? Contohlah, contoh dia pergi minum susu daripada binatang yang tidak halal dimakan. Dari segi hukumnya susu itu najis. Tetapi dari segi kesan hukum pada persoalan air kencingnya bayi itu nanti adakah akan berubah daripada mukhaffafah pergi kepada mutawassithah, tidak memberi kesan, sebab dia masih dikira meminum susu, susu yang disebut sebagai al-laban, dalam bahasa Arab laban lah, susu. Jadi susu manusia pun masih dikira al-laban, susu daripada binatang juga dikira sebagai al-laban. Jadi budak lelaki yang dikatakan dia tidak makan tu mestilah mestilah dia tidak makan itu tidak makan dengan jalan sebagai makanan asasi yang mengenyangkan dia. Bukan perkataan litaghadhi. Al-ghidha ni makanan asasi. Makanan asasi bayi ni susu lah. Itu yang akan mengenyangkan dia, dan itulah yang akan memberi khasiat dan memberi keperluan kepada tubuh badan bayi itu untuk membesar. Itu maksud litaghadhi. Jadinya kalaulah seseorang bayi itu dia diberi makan kurma pada awal-awal kelahiran itu untuk tabarruk, untuk tahnik, untuk tabarruk dengan tahnik tadi. Jadinya tidak memberi kesan. Maksudnya apa? Air kencingnya selepas daripada itu masih mukhaffafah, sebab dia diberi makan kurma itu, diberi rasa kurma itu bukan atas jalan taghadhi, bukan atas jalan sebagai makanan asasi, tetapi diberi makan benda lain selain daripada susu ibunya itu adalah untuk jalan tabarruk, untuk jalan mengambil berkat. Maka tidak memberi kesan, tidak memberi kesan. Kerana apa? Kerana benda itu akan dikira sebagai bukan ditaghadhi, bukan dikira sebagai taghadhi. Dan Tuan Syekh sebut dalam tuan syarih kepada Safinatun Najah, kitab Kasyifatus sebut amma tahnikuhu binahwi tamrin wa tanawulihi, amma tahnikuhu binahwi tamrin wa tanawuluhu nahwu safuf wa huwa ad-dawa. Segalanya diberi tahnik ataupun diberi makan ubat, pada masa-masa tertentu diberi ubat. Ubat ni bukan susu, juga tidak, ianya tidak memberi kesan. Wa huwa ad-dawa lil islah, ni ubat untuk memberi kesihatan pada dia yang sakit tu. Fala yadur, semua itu tidak memberi mudarat, tidak memberi mudarat, kerana dia bukan dengan jalan taghadhi, dengan jalan taghadhi. Dan susu tu semua bangsa susu lah, atau saya sebut ni semua bangsa susu, sama ada susu tu susu yang segar asli ni, ataupun susu lembu, susu kambing dan sebagainya, ataupun dia telah berubah menjadi keju dan sebagainya, juga masih lagi sekiranya tidak bercampur dengan benda asing itu,
ianya masih lagi dianggap sebagai susu. Jadi najis bayi tadi masih lagi najis mukhaffafah. Dan ianya memang khusus untuk bayi lelaki. Dia hanya khusus untuk bayi lelaki. Baulu as-sabi, air kencing budak lelaki. Baik. Dan yang terakhirnya wal mutawassitatu, najis mutawassitah, wal mutawassitatu sairun najasati, dan najis mutawassitah adalah segala najis-najis yang lain lah, segala najis-najis yang lain selain daripada najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Selain daripada najis mughalladhah dan selain daripada najis mukhaffafah. Fasal yang berikutnya lah fasal yang membincangkan tentang kaifiyat dan cara untuk membasuh najis ini. Kita bacalah sebahagian dan kita bawa pada kelas yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan. Sekiranya tidak ada kekangan dan halangan apa-apa, kita akan baca pada jadualnya lah antara 3:30 petang itu sehingga ke 4 suku lebih kurang. Dan kalau ada hal dan ada kekangan, kita akan cari masa yang sesuai lah kebiasaannya pada sebelah malam. Pada sebelah malam selepas solat isyak tu kita baca juga walaupun lebih kurang 30 minit sehingga 45 minit lah setiap kali bacaan ni. Kita dapat satu kali baca satu fasal, satu kali baca satu fasal pun insya-Allah pelan-pelan lah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan pada bacaan kita. Baik. Fasal yang berikutnya tentang cara membasuh ni, faslun al-mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Kita baca matanya dulu, insya-Allah penerangannya kita bawa ke minggu depan. Kita baca sekali gus untuk minggu depan nanti. Terjemahan fasal pada membincangkan mengenai cara-cara membersihkan sesuatu yang terkena najis. Pada membincangkan mengenai cara-cara membersihkan sesuatu yang terkena najis. Yang salah satunya atau kedua-duanya adalah basah. Tu tambahan lah. Sebab apa disebut salah satu atau kedua-duanya adalah basah? Sebab apa? Kaedah dia al-jaffu bil-jaffi. Najis yang kering dengan permukaan yang kering. Tahirun bila khilaf, adalah suci tanpa ada sebarang khilaf. Tidak berlaku intiqal, tidak berlaku perpindahan. Syarat untuk berpindah hukum najis kepada sesuatu permukaan itu, pada mahal itu, sama ada thawb pada badan ataupun pada tempat yang lantai yang kita duduki ini, mestilah adanya dengan perantaraan yang kita kata kelembapan. Tapi kalau dua-dua kering, al-jaf bil-jaf, maka tahir tanpa ada sebarang khilaf. Contohnya kita pegang seketul najis yang kering, ketulan najis kering. Kita angkat dengan tangan yang kering, kemudian kita lempak. Kemudian segala kesan-kesan tu hilang daripada tangan kita ni, kita dah sapu dan kita dah tiup dah habis dah. Maka tidak ada perpindahan hukum najis ke tangan kita tadi. Sebab apa? Kedua-duanya adalah kering. Sebab tu dikatakan dalam bahagian terjemahan tu, yang salah satunya atau kedua-duanya adalah basah. Mesti salah satu pihak itu ada rutubah, ada kelembapan padanya. Jadi saya sebut al-mughalladhatu tadkhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Yang pertama tu cara basuh najis mughalladhah, sesuatu yang terkena najis mughalladhah akan menjadi suci dengan cara 7 kali basuhan setelah dihilangkan ain najis mughalladhah, telah dihilangkan ain najis mughalladhah terlebih dahulu, yang salah satu daripada 7 basuhan tersebut dicampurkan dengan tanah. Jadi insya-Allah lah tentang kaifiyat, tajuk kaifiyat ini kita baca pada fasal yang akan datang ni. Fasal yang kaifiyat ni kita bawa kepada minggu depan insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi